Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد. Yang saya hormati lagi muliakan seluruh ahli tangkuasa dan pengurusan Masjid At-Taqwa, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan imam dan tuan Bilal, para hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita merafa'kan setinggi-tinggi syukur kita ke hadrat Allah Taala kerana kesempatan yang diberikan untuk kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini, di mana sebagaimana kebiasaannya kita akan membacakan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasa'is Al-Mustafawiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dan keberkatan daripada pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Untuk malam ini insya-Allah kita akan memulakan bab yang ke-28, iaitulah babun ma jaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'ami wa indal faraghi minhu. Bab pada membicarakan berkenaan dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dan selepas makan. Dalam pertemuan kita yang terakhir sebelum daripada Ramadan Al-Mubarak, lama dah kan, perbincangan kita adalah berkaitan dengan makanan-makanan Rasulullah, lauk pauk Rasulullah, dan kemudiannya tentang bagaimana Rasulullah apabila sebelum dan selepas makan baginda sallallahu alaihi wasallam membasuh tangan. Disebut bab berkaitan dengan wudu ataupun wadu, merujuk kepada perbuatan membasuh tangan sebelum dan juga selepas makan. Jadi berkesinambungan daripada tajuk yang sebelumnya didatangkan kepada kita tentang bacaan doa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum dan juga selepas daripada makan. Sebelum daripada makan disebut dengan basmalah, iaitu bacaan bismillah. Dan ada doa-doa lain yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas daripada makan disebut dengan hamdalah, iaitu bacaan Alhamdulillah. Jadi kita kira bahawa semua ini merupakan dah jadi amalan kita. Cuma oleh kerana kita berbincang berkait dengan Rasulullah, seboleh-bolehnya kita nak tahulah asal-usul perbuatan kita itu bagaimana diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan apa amalan kita ini kita lebih rasa seronok kan, lebih rasa yakin apabila kita mengetahui bahawa itulah tata cara yang selalu diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sekiranya ada kekurangan-kekurangan pada amalan kita, kita boleh tampung. Kalau kita dah biasa buat, kita kekalkan. Kalau sekiranya ada penambahan ilmu, barangkali di sana ada manfaat untuk kita supaya kita boleh terjemahkan dalam bentuk kefahaman dan juga dalam bentuk amalan dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi dalam bab ini terdapat beberapa hadis yang disusun dengan sempurna oleh Al-Imam At-Tirmizi. Maka dimulakan terlebih dahulu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari
Hadis ini merupakan hadis yang ke-182 mengikut susunan kitab, dan hadis yang pertama daripada bab yang ke-28 ini. Kata beliau radhiyallahu anhu, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqurriba ta'amun wa fi riwayatin faqarraba ta'aman falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih. Qulna ya Rasulullah kaifa hadha? Qala inna dhakarna ismallahi hina akalna thumma qa'ada man akala wa lam yusammi Allah ta'ala fa akala ma'ahu syaitanu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari ini merupakan orang di mana, sahabat di mana Rasulullah duduk di rumah dia ketika mana mula-mula Nabi berhijrah sampai di Madinah. Maka rumah dia lah yang menjadi destinasi tempat tinggal sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Orang yang terkenal dengan ketinggian adab. Orang yang terkenal dengan ketinggian adab. Ada kisah-kisah berkaitan bagaimana beliau menunjukkan adab yang baik terutamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuailah riwayat dia ini pun berkait dengan adab dalam bab makan. Baik. Kata dia, pada suatu hari kami berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menghidangkan makanan. Aku belum pernah merasai makanan yang lebih berkat daripada makanan ini semasa kami mula makan. Belum pernah juga aku merasai makanan yang lebih sedikit berkatnya daripada berkat permulaannya semasa kami selesai makan. Kami bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah hal ini berlaku? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kita menyebut nama Allah semasa kita hendak makan. Namun selepas itu ada orang yang baru duduk dan dia makan tanpa menyebut nama Allah, sehingga syaitan makan bersama dengannya, menyebabkan makanan itu berkurang berkatnya. Pada peringkat awal ketika mana mula-mula makan, kata Abu Ayyub Al-Ansari, rasa makanan itu walaupun sedikit, rasanya mengenyangkan, rasa berkat. Kan, walaupun biasa tetapi rasanya sedap. Kan, makan punya makan, bila mana di hujung-hujung rasa berubah. Rasa dah tak sedap dah, rasa hilang keberkatan daripada makanan tersebut. Kalau kata makan banyak pun boleh jadi rasa tidak kenyang. Kerana maksud berkat ialah bertambah. Bertambah dari segi kita kata kelebihan, benda yang sedikit boleh jadi kenyang dengan sebab ada keberkatan di sisi Allah, boleh mengenyangkan. Jadi kata dia di peringkat awal rasa banyak keberkatan, tiba-tiba di hujung-hujung rasa tak berkat dah. Kan, bukan sebab kerana dah terlalu kenyang, tidaklah. Dirasakan bahawa makanan yang hujung-hujung ni masa dah nak habis itu rasa tidak berkat pada ketika itu. Maka ditanya kepada Rasulullah, apakah punca ni? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, pada peringkat awal berkat makanan kita tadi tu berpunca daripada kerana bila mana kita nak makan tadi, kita pakat-pakat baca bismillah. Kita baca dengan dimulakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba separuh jalan bila duduk tengah makan ni ada orang masuk dalam majlis tersebut, baru datang, dia makan tanpa dimulakan dengan membaca bismillah. Tanpa ada tasmiyah. Tasmiyah di sini dengan maksud menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesan dia ialah sahabat-sahabat lain pun rasa hilang keberkatan makanan tersebut. Rasa tak best, rasa tidak mengenyangkan, padahal dah makan dah lama dah duduk makan kat situ. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa selepas daripada kita makan tadi, kita dah baca bismillah, tiba-tiba ada seorang ni datang, dia masuk dalam majlis makan tersebut bersama-sama dengan yang lain, tapi dia makan dalam keadaan tidak membaca bismillah. Maka oleh kerana itulah kata Nabi SAW, syaitan makan bersama dengan dia. Makanan itu dah mula dikongsi dengan syaitan. Kan, makanan telah pun dikongsi dengan syaitan, maka hilanglah keberkatan daripada makanan tersebut. Baik. Di sini dihuraikan oleh ulama-ulama kita yang dikatakan dengan maksud menyebut nama Allah, tasmiyah tadi itu ialah dengan mengucapkan bismillah.
Dengan diucapkan bismillah, itu pun dah memadai. Paling-paling kurang bila mana kita nak makan, tak kira makan dan juga minum, dia termasuk sekali. Bab ini dia sebut makan, tapi ulama kata yang dikatakan makan itu sekali dengan minum, kerana biasanya orang makan dia package sekali lah dengan minum, jarang orang makan saja tak minum. Jadi mudah ceritanya disebut makan. Jadi kalau kita sekalipun kita nak minum pun sama jugalah, sekurang-kurangnya disebut dengan lafaz bismillah, cukuplah. Ini merupakan kita kata sunnah Rasulullah. Bila kita baca sahaja bismillah, terhasil pahala sunnah kepada kita. Maka syaitan pun tak boleh dah nak menumpang makan bersama dengan kita. Baik. Tetapi apabila seseorang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka hal ini lebih sempurna. Lagilah sempurna kalau kita boleh ucap bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih cantik, lebih akmal, disebutkan oleh para alim ulama. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dan juga Imam Nawawi menggalakkan supaya dibacakan sehingga sempurna bismillahirrahmanirrahim. Hatta sekalipun sekiranya yang nak makan itu terdiri daripada orang yang berjunub, kan dia tak sempat nak mandi wajib lagi, dia dalam keadaan junub, dia nak makan, baca bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah. Begitu juga wanita yang haid ataupun yang dalam keadaan nifas juga dibaca dengan bismillahirrahmanirrahim, tetapi perlu jangan diniatkan bahawa dibacanya itu adalah ayat Quran, sebab bismillahirrahmanirrahim ayat Quran. Jadi baca tu jangan niat baca ayat Quran, niat doa, baru boleh. Kalau niat bismillahirrahmanirrahim dia niat baca ayat Quran, tak boleh lah. Kan orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas tidak dibenarkan membaca Al-Quran. Maka diniatkan bukan baca Quran tu, tapi niat baca doa, iaitu doa makan. Kalau sekiranya diniatkan baca Quran, jadi haram pula. Kan asalnya nak dapat pahala sunnah, kan, tetapi silap hari bulan, silap pasang niat, kan, maka dia boleh jadi haram. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan juga Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihima. Baik. Dan kalau sekiranya kita ni katalah kita nak makan benda yang makruh, kan, benda makruh ni banyaklah, kan, tidak disunatkan untuk membaca bismillah. Lebih-lebih lagi lah kalau yang haram. Yang haram tidak disunatkan baca bismillah. Bahkan kalau diniatkan dengan sebab kesengajaan ataupun nak mempersendakan agama, maka dia jadi haram, dia jadi berdosa. Itu diperjelaskan oleh ulama kita. Adapun soal yang berkaitan dengan yang dikatakan syaitan makan tadi tu, kan, adakah dia berbentuk kinayah ataupun kiasan, ataupun ianya memang hakikatnya begitu? Jumhur ulama, majoriti ulama menyatakan bahawa memang syaitan makan secara hakikat, cuma kita je tidak nampak. Dan dia tidak surut, makanan kita tidak surut, tapi hakikatnya syaitan tumpang makan bersama dengan kita. Ini yang dihuraikan oleh jumhur ulama, majoriti ulama. Hanya segelintir sahaja ulama mengatakan bahawa yang dikatakan syaitan makan bersama dengan orang yang tak baca bismillah itu dalam bentuk kiasan, hanya segelintir sahaja. Kan, yang faham sebagai kiasan maksudnya nak kepada hilang keberkatan tu je lah. Tetapi majoriti ulama menyatakan bahawa difahami secara hakikat, maksudnya syaitan tu makan sungguh-sungguh lah, kenyang dia, kan, dengan sebab kita tidak membaca bismillah. Dan huraian ini disokong dengan hadis yang lain. Ada diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim, walaupun Imam Tirmizi tidak datangkan dalam kitab Syama'il ini, kita sebutkan sebagai nak dapat kefahaman lebih jelas lagi kepada kita. Kan, rupa-rupanya syaitan ni duduk bergantung dengan kita juga nak hidup dia ni, kan. Dia nak hidup, nak jadi gemuk, nak jadi sihat pun bergantung dengan kita juga. Silap hari bulan kita, dia jadi gemuk, kan. Ini dalam riwayat Imam Muslim disebut bahawa idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wala 'asha'a. Apabila seseorang manusia masuk ke dalam rumah dia, lalu ketika mana dia masuk dia menyebut nama Allah. Kemudian apabila dia makan dia menyebut nama Allah, dia baca bismillah. Maka syaitan berkata, Imam Nawawi huraikan, syaitan ni kata kepada siapa? Syaitan kata kepada ikhwanahu, saudara-saudara dia.
Kan? Ataupun a'wanahu, penolong dia, assistant dia. Syaitan sebut pada anak-anak buah dia. Kan dia sebut apa dia? Qala syaitanu la mabita lakum wala asya. Tak ada tempat tinggal untuk kamu malam ini, kan? Dan juga tak ada makanan untuk kamu. La mabit wala asya. Mabit ni tempat tinggal. Asya maksudnya makanan. Jadi kita hari ni tidak bernasib baik. Sebab apa? Kawan tu masuk rumah, dia baca bismillah. Tidur kat luar kita malam ni. Kan? Kemudian dia pula nak makan, dia baca bismillah. Maka tak ada bahagian makanan untuk kita. Kan? Itu kata syaitan, ketua lah. Ketua ni sebut kepada anak-anak buah dia. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabita. Maka apabila seseorang lelaki ataupun seseorang masuk ke dalam rumah dan dia menyebut akan nama Allah ketika masuk dalam rumah dia, dia masuk dengan bismillah, maka apabila dia masuk ke dalam rumah tetapi dia tidak sebut bismillah, qala syaitan, lalu syaitan berkata adraktumul mabit, kamu semua dapat rumah malam ni. Kan kalau sekiranya kita masuk rumah tak baca bismillah, syaitan tumpang sekaki masuk, boleh dia menginap secara percuma tanpa perlu bayar apa-apa bil. Kan? Masuk dia free, seronoklah dia. Kan? Kemudian wa idza lam yazkurillah 'inda ta'amihi, dan apabila seseorang itu tidak menyebut nama Allah ketika mana makan, qala, maknanya syaitan itu akan berkata adraktumul mabita wal asya. Masuk tadi dah tak baca bismillah, dapat dah rumah. Kemudian bila pergi makan tak baca pula bismillah, maka kata ketua kepada anak-anak buahnya, dia kata adraktumul mabit, kamu dapat rumah. Kemudian package sekali dengan apa dia? Al-asya wal asya, sekali dengan makan. Duduk menginap secara percuma, makan dan pula secara percuma. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Maknanya hadis yang sahih menunjukkan kepada kita bahawa kan syaitan ini dia menumpang kasih juga dengan kita. Nah, kalau silap hari bulan kita tidak baca bismillah masuk rumah, kan bila mana kita makan, maka senang-senang je dapat rezeki percuma untuk dia. Kan maka sebab itulah kita kena sentiasa baca bismillah, khususnya dalam bab perbincangan kita pada malam ini, iaitulah berkaitan dengan makan. Jadi ini merupakan hadis pembukaan yang disebutkan di sini tentang adab yang paling utama bila mana kita nak makan adalah kena baca bismillah. Sekurang-kurangnya bismillah. Nak lebih daripada itu, maka lebih baiklah ada doa-doa yang nanti kita akan jumpa. Baik. Kemudian kata Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih menguraikan hadis-hadis ini, menyebutkan bahawa kalau sekiranya kita nak makan secara ramai-ramai berjemaah, dan kita nak makan secara berjemaah, memadai dengan seorang sahaja yang baca doa untuk majlis makan tersebut dikira sebagai cukup dah sebenarnya. Tidak kata setiap orang seorang-seorang kena baca, kan? Memadai dengan seorang baca, selesai dah, boleh halau dah syaitan. Syaitan dah tak masuk dah majlis tersebut, tak boleh dah menumpang makan bersama dengan kita. Tetapi terlebih baiklah kalau setiap orang boleh baca bismillah. Dan dari segi detail selebihnya nanti insya-Allah kita akan sebut dalam kesempatan yang lain dalam kita menghuraikan hadis-hadis yang akan datang insya-Allah. Baik. Jadi dalam hadis kita, kembali kepada hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmizi di sini, kan yang datang tadi itu dia datang lewat dah ketika mana jemaah yang bersama dengan Rasulullah, dengan Abu Ayyub tadi di peringkat awal dah baca doa siap dah. Masa tu dia tidak ada dalam majlis lagi, dia baru datang. Kemudian dia masuk majlis makan, dia terus pergi makan tanpa baca bismillah. Maka sebab itulah syaitan yang ikut dia lah, kan, yang follow dia tu dapat makan. Yang syaitan yang sama dengan yang lain tadi tu dah dihalau dengan cara dibacakan bismillah. Jadi sebab itulah dikatakan di penghujung majlis makan tersebut mereka merasakan tidak ada keberkatan pada makan kerana duk berkongsi dengan syaitan. Baik. Ini merupakan hadis yang pertama yang disebutkan di dalam bab ini, riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian kita masuk kepada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-183.
Hadis yang ke-183, Aisyah radhiyallahu anha melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza akala ahadukum fanasiya an yadhkurallaha ta'ala ala ta'amihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila seorang daripada kamu sedang makan, dia terlupa menyebut nama Allah sebelum makan, hendaklah dia membaca bismillah awwaluhu wa akhirahu. Awwalahu wa akhirahu, yakni dengan nama Allah pada awal dan akhir. Ini bagi kes terlupa, telajak lapar kan, balik masjid sekejap lagi kan, terus pergi kat dapur, buka saji, tengok apa yang ada, pak masuk dalam mulut kan. Satu suap, dua suap, baru dah rasa okey sikit, baru teringat tak baca bismillah. Kan apa yang kita nak baca? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nabi ajar baca bismillah, bismillah pada awalnya dan bismillah pada akhirnya. Cuma di sini lafaz yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini lafaz yang kita kata short and precise. Lafaz yang ringkas. Bukan bermakna yang dikatakan dengan bismillah tu untuk awal dan penutup saja, tengah-tengah pun termasuk sekali lah. Maknanya seakan-akan maksudnya bismillah daripada awal sehingga akhir. Itu maksud yang lebih tepat kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita. Cuma bahasa Arab ni dia banyak hazaf lah. Dia banyak hazaf, dia banyak potong-potong untuk ringkaskan perkataan. Bagi orang Arab dia fahamlah, bagi kita kita kena faham bahawa yang dikatakan bismillah awwalahu wa akhirahu, bismillah daripada permulaan sehingga ke akhirnya. Bukan kita faham bismillah pada awal dan bismillah pada akhir. Kalau kita terjemah satu-satu, dia akan pergi ke situlah. Jadi orang salah faham. Adakah di tengah-tengah tu kosong kan? Maka sebenarnya daripada awal sehinggalah ke akhir, kita makan tadi tu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan doa yang diajarkan oleh Nabi ini adalah bersifat kita kata ringkas. Ringkas. Disebut awal, disebut akhir itu termasuk sekali di tengah-tengahnya. Jadi boleh tampung lah. Yang kita dah terlepas tadi tu, kita dah sebut bismillah, bermula daripada awal lagi sehingga akhirnya, bermakna yang awal tadi tu dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu cara apabila sekira mana kita tertinggal membaca bismillah di awal kita makan. Hatta kalau sekiranya kita dah makan habis dah habis 3 pinggan dah, baru teringat tak baca kan? Maka sama jugalah kan, bismillahi awwalahu wa akhirahu, baca. Mudah-mudahan kesalahan kita itu berjaya ditampung dengan bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Kemudian seterusnya hadis yang ke-184. Hadis yang ke-184. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma melaporkan annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'amun faqala udnu ya bunayya fasammillaha ta'ala wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Kata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, aku mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam ada makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kemarilah wahai anakku, sebutlah nama Allah, yakni bismillah, dan makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah apa yang dekat denganmu." Yang ni huraian ulama untuk hadis ini dia jadi agak panjang kerana ada beberapa perkara yang kita kata agak perlu kepada penerangan yang detail. Terutamanya perkataan yang Nabi SAW gunakan di sini dengan lafaz ya bunayya. Kenapa Nabi guna dengan ya bunayya? Ya bunayya ni maksudnya wahai anakku yang aku cintai. Apa kaitan antara Rasulullah dengan periwayat hadis ni? Situ kena kepada huraian supaya kita jelas. Baik, Umar bin Abi Salamah ni anak tiri Rasulullah SAW. Siapa dia? Dia adalah anak kepada Ummu Salamah. Anak kepada Ummu Salamah. Disebutkan di sini secara ringkas, Umar bin Abi Salamah adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Ummu Salamah.
cerita ringkasnya, kan apabila Abu Salamah, nama sebenar Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad, lebih dikenali dengan Abu Salamah. Kan dalam siri peperangan, khususnya dalam peperangan Uhud, beliau mengalami luka. Kan akhir sekali rentetan daripada itu bawa kepada kematian dia. Kan bawa kepada kematian yang akhir sekali apabila beliau meninggal dunia, dia meninggalkan 4 orang anak. Jadi ada 4 orang anak yatim. Ummu Salamah jaga. Maka apabila tamatnya iddah Ummu Salamah, sahabat-sahabat cuba membantu. Abu Bakar As-Siddiq pergi offer nak mengahwini Ummu Salamah, tapi Ummu Salamah tidak terima. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pergi offer nak mengahwini Ummu Salamah, dia tidak terima, rasa keberatan untuk terima, kerana dia tahu bahawa 4 orang dia ada anak ni, maka suami baru dia akan perlu jagalah. Sehinggalah Nabi SAW dalam tempoh tersebut, Nabi sentiasa ambil berat pasal anak-anak dia ni. Nabi pergi, kan tengok anak-anak Ummu Salamah, kan yang rambut panjang minta supaya dipotong rambut, kan yang kekurangan makanan diberi makanan, yang anak perempuan pun dilayan dengan baik oleh Rasulullah SAW. Sehingga kan baginda merasakan perlu untuk baginda bantu Ummu Salamah dengan dijadikan isteri. Lalu baginda pun bagi tawaran lah, kan meminang Ummu Salamah. Akhir sekali Ummu Salamah melihat bahawa Rasulullah memang sayang kepada budak-budak ni, dah serasi dengan anak-anak dia. Akhir sekali dia menerima lamaran Rasulullah dan berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi baginda mengahwini beliau pada tahun ke-4 Hijrah pada bulan Syawal. Iaitu perkahwinan Rasulullah dengan Ummu Salamah. Maka Umar bin Abi Salamah ni anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dia pergi jumpa dengan Rasulullah, diceritakan di sini bahawa ada makanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini kita lihat bagaimana Nabi sayang pada anak ni walaupun anak tiri. Nabi panggil dengan perkataan udnu ya bunayya. Perkataan ya bunayya ni perkataan manja. Wahai anak yang aku kasihi. Kan kalau kita tengok kata-kata Nabi Yaqub alaihissalam kepada Nabi Yusuf pun menggunakan dengan perkataan ya bunayya. Dan juga nabi-nabi lain pun bila bercakap dengan anak guna dengan perkataan ya bunayya. Itu kata-kata tu menunjukkan kasih sayang lah, kan. Wahai anak yang aku sayangi. Jadi ini menggambarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, bila Umar duduk berdekatan dengan Nabi sebut fasammillahi ta'ala. Sebelum kamu makan, kamu kena sebut nama Allah, iaitu dengan ucapkan bismillah. Nabi ajar kepada dia adab, cara sebenar untuk makan. Sebab fahamlah kita bahawa budak-budak ni bila dia pergi, dia serbu gitu je makanan. Lapar-lapar kan ambil makannya. Maka Nabi kata samillah. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata lagi wa kul biyaminika, makanlah dengan menggunakan tangan kanan kamu. Wa kul mimma yalika, dan juga ambil makanan yang paling dekat dengan kamu terlebih dahulu. Jangan ulurkan tangan ambil yang jauh-jauh dulu. Ambil yang paling dekat terlebih dahulu. Jadi ada 3 adab cara makan yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini kepada anak tiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Perintah supaya menyebut nama Allah ini dia bukan wajib, sunat. Kan baca bismillah tu sunat. Baca bismillah tu sunat, tapi kalau kita tak baca syaitan akan menumpang sekali. Baik bacalah walaupun sunat dah. Adab kan? Lebih baik bila mana kita nak makan ni kita baca bismillah. Baik. Sebagaimana disebut tadi memadai dengan kita sebut bismillah, kan lebih baik kalau sekiranya kita baca bismillahirrahmanirrahim sehingga sempurna. Imam Al-Ghazali dia bagi cadangan. Dia kata suapan pertama kita sebut bismillah. Bila suapan yang kedua kita sebut bismillahirrahman. Bila suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Kan? Dan kalau sekira mana banyak lagi suapan kita ada selepas daripada itu, kan disunatkan untuk kita selalu mengulang bismillahirrahmanirrahim tiap kali kita nak suap ke mulut. Kerana kata Imam Ghazali, cara tersebut boleh mengelakkan kita daripada lalai mengingati Allah oleh kerana kita seronok sangat menikmati kelazatan makanan. Ini orang tasawuf lah kan.
Ini tasawuf. Imam Ghazali kita kenal lah kan, tokoh yang memang mementingkan tasawuf. Dalam bab makan pun tak nak lupa kepada Allah. Kita bila makan, habis cerita kan, dapat makanan sedap-sedap, segala masalah kita boleh letak tepi dulu. Nak cerita apa-apa masalah, kejap lagi, bagi settle dulu makan kita, sehingga Allah pun kita lupa masa makan. Jadi sebab itu kata Imam Ghazali, setiap kali kita suap ni, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil suapan seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ajaran ataupun didikan tarbiyah daripada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Baik. Kemudian ada ulama tambah, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, disunatkan juga untuk kita bacalah doa sebagaimana yang kita biasa baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa antara yang diriwayatkan berkaitan dengan doa makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih sebutkan doa ini di dalam kitabnya Al-Adhkar. Dan ulama-ulama lain menyebut di dalam kitab-kitab mereka. Contohnya Ibn Sunni menyebut dalam kitab dia Amalul Yaum wal Lailah, amalan harian pada siang hari dan juga pada malam hari. Dia sebut juga tentang hadis tadi. Kan kita dengar ada orang kata doa tersebut itu tidak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, cuma riwayat dia yang jadi persoalan di sisi ulama-ulama hadis. Kebanyakan ulama menghukumkan hadis tersebut sebagai dhaif. Hadis tu lemah kan. Tapi dalam bab doa ni ada kelonggaran, ada kelonggaran selagi mana maksudnya baik. Hatta kalau kita guna bahasa selain daripada bahasa Arab pun, kalau maknanya baik, doa tetap boleh kan, tidak menjadi halangan, tidak menjadi masalah. Maka dengan sebab itulah ada ulama yang mencadangkan di samping kita nak makan tadi baca sekurang-kurangnya bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, gabungkan sekali dengan Allahumma barik lana. Kan itu amalan yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita. Bahkan Al-Qadi Abu Asim Al-Abbadi Asy-Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i, dia menyebut bahawa elok sekira mana kita gandingkan sekali, tambah lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' sehingga akhir. Kan? Gabung sekali. Itu kata Al-Abbadi rahimahullah ta'ala. Dan persoalan bila kita nak baca doa makan ni, baca slow ke baca kuat? Kan? Baca slow ke baca kuat? Disunatkan, disebut di sini dalam huraian, disunatkan bagi orang yang baca basmalah, yang baca doa lah bermula dengan bismillah sehingga akhir, al-jahra. Maksudnya disunatkan kepada dia untuk baca secara jahar, secara kuat dan didengari oleh orang lain. Tujuannya apa? Supaya orang lain pun boleh ikut sekali berdoa sebagaimana kita berdoa. Kan, dia tak jadi riak lah kan. Apa ni nak baca doa kuat-kuat ni nanti kan jadi riak. Tak ada persoalan riak di sini. Tidak ada persoalan riak di sini. Bahkan sebenarnya dibaca kuat itu proses pendidikan, supaya yang dengar pun kalau kata lupa nak baca doa kan, lapar sangat pergi terus bedal makan, kawan datang sebelah bismillahirrahmanirrahim, baru teringat kan. Sekurang-kurangnya dia teringat dia tak baca bismillah, dia ikut yang member dia baca, ataupun amin yang member baca, sambung makan sambil amin kan contohnya. Dan ataupun dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kan, jadi dengan kita baca kuat tadi tu kan, dapat membantu orang lain untuk sama-sama berdoa ketika mana makan. Jadi ini agak detail lah dalam huraian menyebutkan kepada kita beberapa penambahan mungkin kita boleh jadikan sebagai amalan kita. Setiap kali suap kalau rajin nak baca bismillah, setiap kali satu suapan pun itu lebih baik, ahsan, lebih baik sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Daripada perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur anak tiri baginda Umar bin Abi Salamah tadi itu, Nabi tegur dari segi bacaan, baca bismillah, kemudian makan pula, makan dengan menggunakan tangan kanan. Dahulukan makan yang ada di hadapan, jangan nampak gelojoh terus pergi terekam yang depan-depan kan. Ambil yang dekat terlebih dahulu. Baik. Di sini ada satu pengajaran yang dikeluarkan oleh ulama yang menghuraikan hadis ini, iaitu berkenaan dengan disunatkan atau digalakkan
Ketika mana makan, kita ambil kesempatan untuk mendidik adab kepada orang yang kekurangan adab, khususnya dalam bab makan. Macam anak kita lah kan, anak kita. Kita nak didik dia bab makan yang sebenar adalah di meja makan. Dia tidak memadai dengan kita sebutkan, kita pesan kalau nak makan, makan guna tangan kanan. Masa tu kita boleh bagi tahu kan. Cuma bila dalam keadaan lapar, dalam keadaan kadangnya seronok sangat kan, ataupun berebut-rebut kan, takut dapat banyak kat orang lain kan, masa tu dia akan langgarlah prinsip-prinsip adab tadi tu. Maka di situlah disunatkan kepada kita untuk terus tegur pada waktu dan ketika tersebut, sebagaimana Nabi SAW terus buat teguran. Bahkan bukan sekali ini sahaja, bukan kepada seorang ini sahaja. Ada riwayat lain yang Nabi SAW tegur sahabat-sahabat kecil yang lain dalam bab makan. Kan, makna kata ini merupakan rutin Rasulullah. Kan kita pun ada sebutkan apa, melentur buluh biarlah dari rebung kan. Maka inilah rebung ni kan, anak kecil kita, anak muda. Contohnya kita ada cucu-cucu kita, bila makan nampak dia makan tangan kiri contohnya. Betul kan, ambil makan tu letak sepatutnya tangan sini kan. Itu termasuk dalam kita tegur dah tu kan. Tadi makan baca doa ke tidak kan. Baca doa dulu. Kita ajar dia, ambil peluang kan kesempatan tersebut untuk kita didik dalam soal adab, khususnya berkaitan dengan adab makan. Bahkan kalau kita nak perluaskan lagi waktu makan kan, kesempatan yang ada kita boleh masukkan teguran-teguran yang lain kan. Mungkin sebelum makan ataupun selepas makan, duduk ramai-ramai kat meja, masa inilah kita nak sedikit muhasabah, nak perbaiki ahli keluarga kita soal adab khususnya. Itu kesempatan yang baiklah, kerana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudiannya hadis yang ke-185. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makan, maka baginda membaca seluruh pujian untuk Allah yang memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, dan menjadikan kami orang Islam. Selepas makan, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah memuji Allah Taala. Memuji Allah Taala sebagai pemberi rezeki. Kalau sekiranya rezeki yang Allah beri ini berpunca daripada pemberian orang lain kan, ada orang bagi kat kita, ada doa lain lagi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khususkan doa pula kepada orang yang memberi kepada kita. Yang tu insya-Allah nanti kita akan kongsikan. Maka di sini disebutkan bahawa Abu Sa'id Al-Khudri riwayatkan Nabi setiap kali selepas makan, maka amalan Rasulullah Nabi tidak tinggalkan mengucapkan hamdalah. Kalau permulaan makan, basmalah, ucap bismillah. Selepas makan, hamdalah, iaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat sekalian, kita bagi laluan kepada azan. InsyaAllah kita sambung selepas daripada azan nanti. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والصلاة القائمة على سيدنا محمد الفضيلة والشرف Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang kita sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri merupakan doa yang menjadi kelaziman yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada makan. Cuma yang mungkin kita tak pernah fikir tentang kandungan doa ni. Dia ada 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujian bagi Allah atas 3 nikmat. 3 perkara, iaitu yang pertama, nikmat Allah memberi makan. Kemudian yang kedua, nikmat Allah memberi minum. At'amana maksudnya Allah beri makan kepada kita. Kemudian saqana, Allah beri minum kepada kita. Satu lagi nikmat wa ja'alana muslimin, dan menjadikan kami daripada kalangan orang Islam. Baik. Lepas makan, kita hanya bukan dituntut supaya puji Allah kerana rezeki bagi makan minum. Diajar oleh Nabi kita SAW, jangan lupa kepada nikmat yang lebih besar lagi daripada makan minum. Iaitu apa dia? Nikmat kita termasuk dalam kalangan orang Islam. Kerana kita makan, kita minum ni, tujuan kita orang Islam ni, makan minum tidak lebih daripada untuk nak menyihatkan tubuh badan kita, ada tenaga, kita boleh beribadah sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Kan, maka sebab itu jangan lupa kan, nikmat ukhrawi, di samping kita memuji Allah Taala di atas nikmat duniawi, makan minum nikmat duniawi, kan, jangan lupa juga kepada nikmat ukhrawi yang Allah Taala berikan kepada kita. Apa guna boleh makan, boleh minum dengan mewah tetapi Islam kita tidak sempurna, ataupun hidup dalam keadaan tidak ada cahaya Islam dalam diri kita, kan? Sebab itu di samping kita puji Allah atas nikmat rezeki, nikmat makan minum, jangan lupa puji Allah nikmat Islam yang diberikan kepada kita.
Karena kita tak perasan kat sini, kita tak perhatikan doa yang kita baca. Asal saja kenyang, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Takat tu gosok perut kan. Kenyang dah kita. Tapi penghayatan kepada doa tu kurang. Sebab itu kita highlightkan di sini supaya sama-sama kita ingatlah dalam kita doa tersebut, kita mengingati kan, menghadirkan dalam hati kita tentang nikmat yang lebih besar lagi daripada itu, iaitu nikmat Islam yang ada pada kita. Baik, ini sebagaimana yang dihuraikan oleh sebahagian ulama. Baik. Seterusnya hadis yang ke-186. Abu Umamah berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqulu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana wa fi riwayatin rabbuna. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, apabila hamparan makanan diangkat dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas makan, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca, seluruh pujian untuk Allah, pujian yang banyak tidak terhingga, pujian yang baik dan penuh keberkatan, pujian yang tidak pernah henti, pujian yang selalu diperlukan oleh makhluknya, ya Tuhan kami. Ada versi doa lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca selepas daripada baginda selesai makan. Dan ini digambarkan bahawa Nabi dijamu, dihidangkan dengan makanan. Maidah ni hidangan. Hidangan yang ada segala bentuk makananlah dalam tu. Jadi ini memberi gambaran kepada kita baginda menghadiri majlis yang mana baginda dihidangkan dengan makanan. Lalu bila tuan rumah dah selesai apa semua, bila tetamu dah selesai makan, tuan rumah ambil, angkat, pergi simpan bekas maidah tersebutlah. Jadi ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya diberikan keberkatan yang berterusan, dan panjang doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini memberi pengajaran juga kepada kita kan, dalam kita berdoa kan, kita panjatkan doa kepada Allah, jangan lupa kebaikan itu kita kembalikan kepada orang yang memberi kepada kita. Sebab itu lafaz yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doa baginda sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ramai. Contohnya tadilah at'amana wa saqana, ramai, merujuk kepada bukan kita fikir pasal kita sahaja, tapi keseluruhan orang. Kemudian dalam doa ini pun Nabi sebut dengan Rabbana ataupun Rabbuna, Tuhan kami. Nabi tidak sebut dengan Rabbi. Mana yang Nabi fikirkan adalah kebersamaan orang yang memberi dan juga yang hadir dalam majlis tersebut, supaya turut diberikan keberkatan, kelebihan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagai tambahan, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam huraian terhadap hadis ini, dia menyebut bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila makan bersama dengan kaum, iaitu makan secara ramai-ramailah dalam majlis dan seumpama dengannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan balik ataupun keluar daripada majlis tersebut sehinggalah baginda terlebih dahulu berdoa. Antara doa yang dibacakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa dia? Allahumma barik lahum warhamhum. Wahai Allah, berikan keberkatan kepada mereka dan juga berilah rahmat kepada mereka. Maksudnya doa Nabi bukan hanya khususkan untuk diri baginda sendiri, tetapi kepada orang yang membuat jamuan, kepada hadirin yang ada dalam majlis tersebut. Ini cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara khusus, kalau ada orang yang sponsor makanan, tuan-tuan sekalian jangan lupa, kalau kita ada orang sponsor makanan kepada kita, bila kita makan, kita kenyang hasil daripada pemberian orang kan, maka jangan lupa bagi kredit doa kepada orang tersebut. Antaranya diriwayatkan bahawa Nabi SAW membacakan Allahumma at'im man at'amani, wahai Allah, beri makan kepada orang yang memberi makan kepadaku. Wasqi man saqani, dan beri minum kepada orang yang beri minum kepadaku. Ini menunjukkan apa dia, tuan-tuan sekalian? Rasulullah seorang yang berterima kasih, menghargai pemberian orang.
Orang bagi kita makanan, kita balas balik dengan doa supaya ditambah-tambah lagi rezeki orang yang memberi kepada kita. Dia bagi minum kepada kita, kan, bagi air, sponsor air. Turun daripada masjid, tengok-tengok ada air, kan, air kotak ke apa ke, kan, contohnya dalam plastik ke, dalam bekas ke, contohnya orang bagi kat kita. Bila kita minum, walaupun dia tidak ada depan kita, walaupun kita tak kenal siapa yang memberi tu, kita baca Allahumma at'im man at'amani wasti man saqani. Kalau nak kalau kita ramai-ramai, contohnya kita tukang baca doa, kita tahu majlis tersebut orang sponsor, contohnya kita imam ke, kita ustaz yang dipanggil untuk baca doa dalam majlis tersebut, jangan lupa kreditkan doa kepada orang yang sponsor makanan. Allahumma at'im man at'amana. Kalau ramai, wahai Allah, berilah makanan kepada orang yang menyumbang makanan kepada kami. Wasqi man saqana, dan berilah minum, gandakan rezeki dalam bentuk minuman kepada orang yang memberi minum kepada kami. Adab yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, bila kita mengamalkan perkara ini, orang tu bertambah rezeki, dia akan sponsor lagi, kan? Dia akan sponsor lagi. Orang memberi biasanya dia memberi ni, kadang-kadangnya ada orang dia ada hajat-hajat tertentu. Melalui dia memberi ni, dia niat, wahai Allah, inilah sumbangan aku, mudah-mudahan kabulkanlah doa aku, kabulkanlah hajat aku, kan? Maka dengan kita doa supaya Allah terima, Allah tambah lagi rezeki kepada dia, barangkali itu menjadi sebab kepada terlaksananya mendapat penuh hajat yang dikehendaki, dapat memenuhi hajat yang dikehendaki. Maka bila dapat dia bersyukur pada Allah, dia akan tambah lagi kepada kita, dia bagi kepada kita. Kita pun dapat tumpang sekali, kan? Berbanding kalau sekiranya kita tidak ada kredit, kita tidak doakan, kan, barangkali terhenti takat tu je lah, kan? Jadi sebab itulah di antara adab apabila orang memberi kepada kita dalam bentuk makanan dan juga minuman, maka kita balas balik dalam bentuk doa, minta sungguh-sungguh kepada Allah supaya orang tersebut diberikan kita kata pertambahan dari rezeki makan minum kepada dia, insya-Allah. Itu baru cara yang sepatutnya apabila kita menikmati rezeki ataupun pemberian daripada orang lain. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita duk kutuk orang yang bagi kepada kita. Apalah, hari ni pisang, minggu depan pun pisang juga. Pisang dia kata, kan? Dia marah orang bagi pisang, kan? Kata bagilah benda lain. Dah memang dia niat nak bagi pisang, kan? Dia niat macam tu. Dan memang contohnya dia ada kebun tanam pisang, memang dia nak bagi. Nah, jadi kita, kalau kita dah ambil, baca doa ini, ambil tapi kutuk, makan juga. Tengok-tengok dia paling awal. Dia paling awal nak berebut-rebut, tapi kutuk apa pisang tiap-tiap minggu, kan? Dia lah orang paling awal duk tunggu. Mana hari, kalau katalah tak ada minggu ni, mana pisang tak ada hari ni lah. Jadi tak ada pun kita kreditkan kepada orang yang memberi. Mana kita ni orang yang kurang bersyukur lah, kan? Kurang berterima kasih kepada orang lain. Jadi kita ubahlah sikit, tambah doa kita. Apabila orang memberi, kita balas balik dalam bentuk doa kebaikan untuk dia, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, untuk malam ini kita berhenti takat itu sahaja. InsyaAllah ada beberapa hadis lagi kita akan sambung dalam siri pertemuan kita yang akan datang, insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.